100% no. 100% no. Bagi kami, kalau kita follow ataupun kita ikut ajaran agama, kita akan follow automatik, kita akan follow hak asasi, kita akan follow adat. Indonesia boleh buat undang-undang yang seperti itu. Kenapa Malaysia tak boleh buat perkara yang sama? 各位好，我是卢卡斯。上一期我们聊到了在马来西亚的同婚议题。如果你还没有看过这一支影片，那麻烦你待会可以过去补充一下，因为今天呢，我们要用影片里面的论述来直接非常犀利的去问一问我们的马来社群，看看他们有什么样我们不知道的想法。好的，那我们就有请我们的特派员，我们来连线一下吧。是的，卢卡斯，大家好，我是你们的特派员。这一期我们来实际的理解一下马来人对于同婚议题究竟有什么样的看法。我们直接拿问题来问他们。Let's go。Saya secara peribadinya saya bersetuju dengan perubahan undang-undang ataupun pembelaan undang-undang untuk mengubah had umur berkahwin kepada kanak-kanak ni. Sebabkan kanak-kanak ni harus diberi peluang yang lebih untuk diorang mencapai cita-cita dalam pelajaran dan juga dalam kehidupan dia. Jadi kalau kita hadkan umurku ke rendah, usia 14 tahun sudah berkahwin, jadi itu sebenarnya kita menghalang hak asasi dia untuk dia berkembang. Okey. Ya kan, sebab dalam kita pun kita dalam undang-undang Malaysia pun di sini dah ada tetapkan ya. Maknanya kita tidak menggalakkan untuk perkahwinan di kalangan kanak-kanak lah. Terutamanya yang berusia 15 tahun ke bawah lah kan, yang biasanya kita yang memang dilindungi oleh undang-undang lah. Untuk yang 15 tahun ke atas, saya rasa dah ada orang boleh memohon dan sebagainya. Dan perkahwinan kanak-kanak ni sebenarnya satu benda yang tak sihat untuk kanak-kanak lah, sebab peringkat tu sepatutnya mereka menghabiskan masa untuk belajar. Pada pendapat saya, ya, kita kena ubah undang-undang sebab kanak-kanak tak sepatutnya berkahwin awal. Mereka patut pergi ke sekolah, belajar dan menjalani kehidupan kanak-kanak mereka. Berhubungan dengan agama Islam tu saya tak berapa pasti. Okey, dalam agama Islam secara umumnya dia bukan tidak meletakkan had umur. Dia ada letakkan had umur. Cumanya dalam agama Islam dia ada satu fasa dalam kehidupan seseorang tu dinamakan akhir balik. Kalau untuk wanita selalunya dia umur balik dia lebih kurang umur 10 tahun. Dan kalau untuk lelaki selalunya umur dia dalam 12 hingga 13 tahun. Jadi perbezaan umur dia, kematangan seseorang tu berbeza. Jadi dalam Islam kalau untuk berkahwin tu dia mestilah syarat utamanya mestilah dia akhir balik. Dan juga dia waras, dia tak gila. Jadi unsur-unsur di situ menetapkan yang kita tiada paksaan untuk dia sama ada berkahwin muda ataupun berkahwin dalam umur lanjut. Dia memang kita tidak tetapkan, tak ada penetapan umur untuk perkahwinan. Tapi di dalam Islam sendiri maknanya dia telah mengkategorikanlah keupayaan asas untuk macam mana dia layak untuk berkahwin. Dia adalah dia punya Ada kelayakan dia lah. Ada sebab ada bahagian-bahagian yang boleh menyebabkan dia boleh berkahwin, tapi tak digalakkan untuk umur yang kanak-kanak tu. 100% no. 100% no. Saya sangat tak setuju dengan pendapat sebegitu, kerana bagi saya kita bila kita memaksa atau menyuruh kanak-kanak bawah umur untuk berkahwin, itu salah satu paksaan. Dan bila kita selepas dirogoh dan bila kita memaksa dia kahwin, itu jadi unsur paksaan yang kedua. Jadi ada dua isu yang kritikal di situ. Kita memaksa dia sebab dia bawah umur, dan keduanya kita memaksa dia kahwin sebab dia telah dirogoh. Jadi isu itu bagi saya sangat tak tepat dan sangat kurang wajar lah. Pendapat itu saya tak setuju. Sebenarnya bila sesuatu tu terjadi macam kes rogoh dan sebagainya ya, dalam Islam sendiri yang perempuan tu ada pilihan. Budak kanak-kanak dia tak boleh paksa untuk berkahwin dengan perogoh dia, bukan. Itu bukan ajaran Islam pun sebenarnya. Tak mesti dia akan berkahwin dengan yang perogoh tu, tak mesti. Sebab kanak-kanak tu boleh dilindungi, dan kalau katakan dia dapati masa dia dirogoh tu dia pregnant lah, katakan dia mengandung. Jadi dalam agama Islam
kanak-kanak tu ada pilihan sama ada kandungan tu digugurkan, tak ada masalah sebenarnya. Tak mesti kandungan tu diteruskan. Semua isu tu dipermainkan oleh ahli-ahli politik untuk meraih dari segi untuk memburukkan sesuatu bahagian lah. Itu saya rasa itu sebabnya sebenarnya. Pada pendapat saya sama sekali tidak menyokong. Kalau seorang mangsa tu telah dirogol, dia akan melalui PTSD, tahu kan? So macam kalau kita membenarkan perogol tu untuk berkahwin dengan kanak-kanak yang telah dirogol, sepertinya kita suruh dia melalui perkara yang sama sepanjang hidup dia. So perkara macam tu sepatutnya tak patut berlaku. Saya tak nampak ada halangan ataupun kekangan daripada jika ada teguran ataupun pandangan daripada kaum lain berkaitan tentang had umur. Sebabkan kita mempunyai perspektif yang berbeza dalam isu ini. Jadi kaum Melayu mungkin dia melihat dari segi sudut agama. Si kaum lain mungkin dari sudut hak asasi. Jadi hak asasi dengan agama tu adalah perkara yang berbeza. Jadi pendapat pun mungkin akan berbeza. Saya tak ada masalah bagi saya. Macam katakan kalau kaum Cina dia nak mohon dah supaya di kalangan kaum Cina dia nakkan batas umur macam ni. Bagi saya tak ada masalah, itu hak sendiri. Maknanya hak dah dipersetujui oleh semua orang Cina. Dia nak umur yang perkahwinan mesti dekat 19 tahun katanya, tak ada masalah. Tapi untuk meletakkan pada semua kaum, saya rasa tidak adil dekat situ. Sebab bagi agama Islam ada masalah. Macam kaum Cina, kalau dia nak bersudukkan, katakan you ada boyfriend girlfriend, you nak duduk satu rumah, tak ada masalah. Tapi agama Islam larang benda tu, dia tak bagi. Pada pendapat saya, kaum Melayu zaman sekarang ni pun dah lebih moden. So kalau kaum lain menyuarakan pendapat seperti melarang ataupun how they support the motion against child marriage, right? So I don't think that Malay will be challenged by this. Sebab dia tak melanggar adat. Pada pendapat saya, ia tidak sepatutnya berlaku. Macam saya cakap tadi, dari segi kaum Melayu dia memandang isu ni dari segi sudut agama. Dia bukan sudut adat ataupun sudut hak asasi. Sepatutnya dalam keadaan yang sekarang ni kita patut melindungi kanak-kanak kita. So walaupun negeri yang 7 ni membantah, mereka sepatutnya fikir apakah kesan jangka masa panjang yang akan berlaku sekiranya kita membenarkan perkahwinan kanak-kanak ni diteruskan. Sebab bagi kami, kalau kita follow ataupun kita ikut ajaran agama, kita akan follow automatik, kita akan follow hak asasi, kita akan follow adat. Dan adat tu tidak boleh melebihi daripada peraturan agama. Ataupun hak asasi pun dia tidak boleh melebihi peraturan agama. Disebabkan agama ni dia bukan berdasarkan rasional ataupun berdasarkan pendapat seseorang. Dia berdapatkan sesuatu yang kita dah tetapkan yang dalam agama, ketetapan dalam agama, dalam Al-Quran, dalam hadis, kan. Sebab kita bagi segi Islam mesti macam mana. Tapi ada masa naluri remaja itu susah nak dikawal. Sebab itu agama Islam, okey, you dah rasa sampai satu peringkat, you boleh untuk you ndak juga, okey, itu yang dia memohon untuk perkahwinan. Jadi bolehkah saya mengatakan bahawa perbezaan merupakan bagi kaum yang lain ataupun agama yang lain, mereka boleh mempunyai anak walaupun tidak perkahwinan. Akan tetapi bagi agama Islam, mereka perlu mempunyai perkahwinan dahulu, lepas tu baru boleh ada kanak-kanak. Jadi dari segi agama Islam, sekiranya kami menghadkan umur untuk berkahwin, kanak-kanak mungkin dilahirkan itu mempunyai kanak-kanak luar nikah ataupun tidak akan dilindungi oleh had. Betul tak? Jadi perkahwinan itu perlu diberikan dahulu supaya boleh melindungi hak asasi bayi-bayi itu. Ni saya rasa masalah perkahwinan disebabkan kemiskinan tu jarang-jarang berlaku lah. Bila satu masyarakat dia miskin, tak ada satu pun orang kaya yang akan datang ke situ untuk mengahwini kanak-kanak. Tapi kalau katakan di luar negara, contohnya kita pergi pada Indonesia, ada jadi perkara tu yang berlaku di kampung pendalaman, Kemudian macam katakan kita pergi Vietnam dan sebagainya. Dan negara-negara macam ni ada sebab dia jual anak tu untuk perkahwinan dan mendapatkan duit. Untuk agama Islam, dia tak ada macam tu.
Saya rasa isu tu isu yang orang cakap tidak memberi kesan besar kepada pihak lain, tidak memberi kesan besar terhadap sokongan ataupun masa depan sebuah negara. Sebab benda tu adalah orang cakap isu dalaman yang kita boleh, dia adalah isu yang sangat jelas. Bagi saya itu bukanlah satu isu. Saya melihat kalau seorang pemimpin tu, apa yang penting bagi seorang pemimpin untuk pilihan raya ya, bukannya isu dari segi yang menyentuh agama-agama lain atau perkawinan-perkawinan lain, tapi apa yang di agenda yang nak dibawa untuk pembangunan masyarakat, terutamanya dari segi ekonomi. Saya melihat kepentingan pemimpin yang saya akan pilih, apa perancangan dari segi ekonomi. Sebab bila perancangan dari segi ekonomi yang kukuh, automatik ya, kita akan ada pendidikan yang kukuh, kita ada masyarakat yang kukuh dari segi ini, dan kita ada lagi masalah kemiskinan. Kalau tadi perkahwinan disebabkan oleh masalah kemiskinan, disebabkan ekonomi yang kukuh, masalah ini akan selesai juga. Pada pendapat saya, kita patut lebih tegas dalam isu ni. Jadi kalau Indonesia boleh buat undang-undang yang seperti itu, kenapa Malaysia tak boleh buat perkara yang sama? Manakah sekarang ni pun kes seksual jenayah pun semakin banyak kan. So like undang-undang kita pun patutnya lebih strict. Sebab di kawasan-kawasan kampung, perkahwinan di bawah umur terlalu banyak kat Indonesia. Terlalu banyak. Dan kalau you tengok dekat sini yang datang muda-muda ya, kebanyakannya dia dah kahwin dah, dia ada anak dah. Dia orang biasanya ada anak dalam usia 14-15 tahun. Itu dah biasa di Indonesia walaupun dia ketatkan undang-undang. Kalau you tengok kat luar negara, contohnya ya, di UK lah katakan, kita tak ada, dia orang tak ada macam katakan you nak ada boyfriend, nak ada girlfriend, nak ada umur 13 tahun, 12 tahun, you dah boleh tak, dia dah boleh tidur dengan girlfriend you kalau you nak, itu dah boleh ni kan. Dan banyak ada yang remaja yang berumur 12-13 tahun dah ada baby, dah ada anak. Dan macam mana dia mengendalikan kes tu? Contohnya ya, dia macam okey, kanak-kanak ni akan di bawah jagaan dia, ada pusat satu organisasi ya, NGO dia yang akan tengok kanak-kanak tu, dan kanak-kanak tu pergi sekolah tau. Dia pergi sekolah tapi dia ada anak di rumah. Ada bagi satu kebajikan, katakan keluarga yang menjaga, tapi kanak-kanak tu tidak dipisahkan daripada anak dia. Contohnya, itu saya katakan masyarakat yang moden pun di situ, dia membenarkan. Maknanya dia tak dia tak meletakkan keadaan okey, you 13 tahun ni tak boleh buat, tidak boleh melakukan perkara-perkara macam ni. Tapi di UK tu banyak kes macam tu. Jadi puan berpendapat bahawa kalau ada anak boleh, tapi masyarakat perlu mencari solution untuk memelihara kanak-kanak itu, bayi itu, lepas tu kanak-kanak mereka masih mempunyai hak untuk belajar, untuk keluar negara, berkembang. Untuk mesti ada hak untuk belajar. Tapi macam agama Islam, kami tidak boleh berkahwin ada anak tanpa perkahwinan. Pada pendapat saya, mereka yang berumur 18 tahun ke bawah, fikiran rasional mereka belum lagi matang. Mereka belum boleh buat keputusan sama ada benda ni rasional ataupun tidak. So kalau kita membenarkan mereka membuat keputusan untuk berkahwin sebelum 18 tahun, tu sepertinya tak bagus. Tak bagus. Sebab mereka tak faham apa yang akan berlaku selepas perkahwinan. So apa risiko dia. So saya sama sekali tidak menyokong. Hello， 大家好，现在是下午4点了哈，走了一圈，那今天的访谈到这边就结束了哈。那么如果你喜欢这种配合的话，就记得要去看回新闻报报看对同婚议题剖析的视频，按赞、订阅和分享。我们下期节目再见。